Assalamualaikum dan salam sejahtera. Jumpa lagi dengan aku Awang di Buliba Project, Buliba kalau kau. Pagi ini aku berada di Taman Damai Kampung Layang-Layangan, wilayah Persekutuan Labuan Panjang. Dan pagi ini aku merancang untuk jogging dan berjalan di kawasan ni, di taman ni, tetapi agak sedikit terlewat. Kalau tengok sini pun cuaca sudah panas, keadaan panas dan agak silau. Jadi aku terus kepada konten kita hari ini. Minggu lepas penurunan 1,4 kg menjadi 109,3 kg dan jumlah keseluruhan penurunan adalah 28,7 kg setakat minggu lepas, dan aku memasang niat dan cita-cita untuk menurunkan 1,3 kg lagi pada minggu ini supaya jumlah penurunan menjadi 30 kg pada minggu ini, dan kita akan tengok apakah aku berjaya atau tidak. Kemudian senaman aku minggu lepas, minggu ni aku cuma dapat sempat buat 2 senaman, iaitu hari Isnin dan juga hari Khamis. Tentang mendiet, aku masih lagi mengamalkan Atkins Diet, yang mana aku akan cerita kenapa aku pilih Atkins Diet pada minggu ni. Itu adalah topik yang akan aku bincangkan selepas ni. Dan aku mengawal pengambilan karbohidrat dan juga gula, di samping garam, disebabkan aku adalah pesakit hipertensi. Dan kita tengok hasil timbang berat minggu ni macam mana. Alhamdulillah, penurunan 1,2 kg menjadi 108,1 kg, kurang 100 gram untuk jumlah penurunan 30 kg keseluruhan. Jadi setakat ni jumlah keseluruhan adalah 29,9 kg sehingga minggu ni. Dan ya, kita terpaksa berpindah tempat disebabkan Taman Damai ini dia betul-betul di tepi jalan utama, agak bising untuk kita buat video. Jadi aku sekarang ni dalam kereta, masih di pantai Layang-Layangan, Kampung Layang-Layangan. Dan macam yang aku cerita sebelum ni, aku mengamalkan Atkins Diet, dan aku akan cerita kenapa aku memilih Atkins Diet. Dan sebab yang pertama, kenapa aku pilih Atkins Diet? Okey, Atkins Diet ni ada sejarah dia. Sebelum aku pergi cerita sejarah Atkins, aku dengan Atkins Diet, kita cerita serba sedikit tentang Atkins Diet. Atkins Diet dipelopori oleh Dr. Robert C. Atkins. Robert C. Atkins, yang mana dia adalah seorang doktor medik, dan kajian tentang diet. Atkins Diet ni dia sudah buat berpuluh-puluh tahun dengan latar belakang kajian yang panjang. Jadi aku tengok satu dokumentari di TV tentang Atkins Diet, yang mana ramai pelakon-pelakon Hollywood mengamalkan Atkins Diet dan mengalami perubahan fizikal yang ketara dalam jangka waktu yang singkat. Jadi aku tertarik untuk mencoba Atkins Diet, dan Atkins Diet ni pula aku sudah kenal mungkin dalam 18-19 tahun yang lepas. Dan macam buku yang aku tunjuk hari itu, buku tu juga aku rasa aku sudah beli dalam 10 ke 15 tahun yang lepas, mungkin lebih, dan tidak pernah diamalkan sebab agak yalah, masa tu satu faktor umur, masih muda, selesa dengan bentuk tubuh badan, selesa dengan bentuk tubuh badan, dan ya rasa bertenaga. Jadi agak tidak sangatlah diamalkan, sehinggalah sekarang ni dengan penyakit, dengan berat badan yang terlebih-lebih sudah. Jadi aku rasa aku perlu bermula, dan aku memilih Atkins Diet. Jadi aku yakin dengan kajian yang sudah dilakukan, dengan hasil yang sudah ditunjukkan, jadi aku memilih Atkins Diet. Sebab kedua aku memilih Atkins Diet adalah sebagai seorang yang tidak berlatar belakangkan
medical, maksudnya tidak berlatar belakangkan perubatan, tidak berlatar belakangkan pakar pemakanan ataupun jurulatih. Jadi aku rasa konsep ataupun teori yang digunakan oleh Atkins Diet ni logik pada fikiran akal aku. Sebab Atkins Diet ni dia mengawal ataupun menghentikan pengambilan karbohidrat sebagai sumber tenaga. Jadi berbeza dengan diet-diet lain, Atkins Diet dia tidak mengira jumlah pengambilan kalori, tetapi yang dikira adalah jumlah pengambilan karbohidrat. Dan kita tahu karbohidrat adalah sebagai sumber utama tenaga untuk badan. Jadi logik dia, jika kita menghentikan pengambilan sumber tenaga, kita akan menggunakan sumber tenaga yang memang ada kita simpan. Sebab tidak ada pengambilan tenaga daripada luar. Analogi yang boleh kita gunakan, contoh kita beli beras. Kita beli beras sebulan 10 kilo. Sebulan 10 kilo, sedangkan penggunaan kita untuk makan hanya dalam 5 kilo. Jadi setiap bulan kita akan ada lebihan 5 kilo dan kita simpan. Kemudian tumpukan-tumpukan beras ni tidak kita gunakan. Jadi dia akan mengumpul. Tumpukan-tumpukan beras ni akan berkumpul, dan begitulah juga lemak akan berkumpul di bawah-bawah kulit kita. Jadi menyebabkan makin lama makin berat. Dan selagi kita tidak menggunakan tumpukan-tumpukan beras atau simpanan beras ni tadi, sebab yalah setiap kali pun kita akan beli beras baru untuk masuk, untuk kita gunakan, tumpukan beras ni tidak akan hilang, malahan mungkin akan bertambah. Begitu juga dengan lemak. Sekiranya lemak tu tidak digunakan, lemak-lemak yang kita simpan tidak digunakan sebagai sumber tenaga, disebabkan kita masih mengambil karbohidrat, konsum karbohidrat yang akan dibakar menjadi tenaga. Jadi lemak yang kita simpan tadi tidak akan digunakan dan tidak membantu untuk menurunkan berat badan dan mencapai berat badan ideal. Panjanglah. Betul, banyak di luar sana diet lain yang bagus, yang berkesan, tetapi aku memilih Atkins Diet sebab logik daripada akal aku sendiri. Okey, yang ketiga, kenapa aku pilih Atkins Diet? Atkins Diet adalah satu diet yang aku jumpa di mana aku dilarang untuk berlapar. Rata-rata diet yang aku jumpa, aku kena mengawal pemakanan. Sedangkan dalam Atkins Diet, aku dilarang untuk berlapar. Sebab semakin kita berlapar, kecenderungan untuk orang makan lebih selepas tu adalah lebih besar. Jadi aku memilih Atkins Diet, dan memang orang-orang yang berbadan cabi-cabi comel ni, gemuk ni, memang ada masalah mengawal pengambilan makanan. Jadi dengan sekiranya disuruh berlapar, akan menyebabkan mereka mengambil lebih kemudian, dan sangat-sangat tidak membantu. Jadi Atkins Diet dia tidak menyuruh orang untuk berlapar, dia melarang untuk kita berlapar, tetapi mengajar kita mengambil atau mengamalkan pemakanan yang betul. Dan Atkins Diet bagi akulah bukan Atkins Diet, piramid makanan. Kita belajar tentang piramid makanan. Piramid makanan ini bagi aku yang bukan dari kalangan background doktor ataupun pakar pemakanan. Piramid makanan tu betul, bagus, tetapi tidak sesuai untuk orang-orang yang telah mengumpul lemak. Sesuai untuk orang biasa yang mana berat badan ideal. Jadi piramid makanan ni adalah sesuai dan sangat bagus untuk mengekalkan bentuk tubuh badan atau kesihatan. Tetapi untuk orang-orang yang sudah menghadapi masalah obesity, kegemukan, kegendutan, apa lagi, cara yang terbaik adalah menggunakan tenaga daripada menggunakan lemak-lemak yang kita simpan ni dan ditukar sebagai tenaga untuk kita bergerak. Jadi kita menghalang terus pengambilan sumber tenaga daripada luar untuk menggunakan tenaga yang ada kita simpan. Dan dalam Atkins Diet ada satu fasa dipanggil induction phase, iaitu fasa pengenalan, di mana fasa ni menukar sistem tubuh kita daripada pembakar karbohidrat sebagai sumber tenaga kepada pembakar lemak, iaitu lemak-lemak yang kita simpan. Dan aku rasa dengan mengamalkan Atkins Diet, dari segi logik akal aku
adalah terbaik buat aku. Dan aku tahu banyak diet di luar sana, dan Atkins diet yang aku amalkan ini agak perlahan berbanding dengan apa yang sepatutnya. Tetapi aku ada sebab aku sendiri untuk mengawal jangan terlalu cepat. Sebab macam aku cerita sebelum ni, aku ingin jadikan mengawal pengambilan makanan dan juga senaman secara konsisten dan berkala sebagai satu habit ataupun satu tabiat lah dalam hidup aku. Dan sebab keempat sebenarnya dia berkait dengan sebab yang pertama tadi, adalah aku telah beli buku Atkins Diet. Aku ingat ada 2, mungkin 3, 2, yang mana aku ada rujukan yang jelas, yang konkret tentang diet Atkins. Jadi berbanding dengan diet-diet lain di mana aku hanya merujuk kepada Google, merujuk kepada YouTube. Jadi dengan seadanya buku yang ditulis oleh dokter yang mempeloporinya sendiri, aku agak yakin dan aku boleh mengikut dia dengan tepat. Dan sebab kenapa aku baru bermula, ya mungkin satu faktor umur yang sudah semakin tidaklah tua sangat, satu juga faktor kesihatan, dan aku baru bermula berbanding yang sebelum ni, walaupun benda ni aku sudah lama tahu. Dan aku bukan doktor, aku bukan pakar pemakanan, aku bukannya jurulatih, dan aku bukannya pakar motivasi. Jika korang rasa video ni memberi manfaat kepada korang, klik butang like dan kongsikan dengan sahabat, kawan-kawan, ahli keluarga, saudara mara. InsyaAllah boleh memberi manfaat. Lagi ramai kita kongsi, lagi ramai yang akan mendapat manfaat. Jika ada sebarang saranan, komen, teguran, kata-kata semangat, pembetulan fakta, mungkin aku sendiri salah pasal Atkins Diet, bolehlah tulis di ruangan komen di bawah. Dialu-alukan dan akan diterima insyaAllah. Jika korang ingin tengok aku terus berjuang atau ingin terus sama-sama berjuang menurunkan berat badan, jangan lupa subscribe. Yang sudah subscribe, terima kasih kerana subscribe channel aku. Dan kita boleh timbang berat sama-sama tiap-tiap minggu. Jumpa lagi minggu depan dengan aku Awang di Buliba Project, Buliba Kalau Kau. Tempat awam, jangan lupa pakai mask. Tapi aku dalam kereta lah. Okay, bye-bye. Assalamualaikum.